Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang kepada yang hadir yang untuk sesi live. Cikgu akan terangkan hari ini. Jadi sedikit banyak yang cikgu akan sampaikan hari ini, terutama bagi pelajar tingkatan 5. Yang mana tingkatan 5 kita tahu dah ada lebih kurang dalam 50 hari lagi dia akan menduduki dalam SPM. Jadi sedikit sebanyak hari ini cikgu akan terangkan supaya at least yang dapat membantu para pelajar yang mana dia lemah, terutama melibatkan dengan sel kimia. Baik, untuk tajuk redok ni adalah sangat-sangat penting dan kemungkinan orang kata apa, dia boleh keluar, terutama kertas yang kedua. Dan bila dia keluar, pelajar dia tak faham apa benda yang soalan terangkan, dan gambar yang dibagi pun kadang-kadang pelajar dia tak mampu nak tafsirkan. Baik, tanpa membuang masa, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mulakan. Baik, jadi untuk sel kimia, pertama kita kena faham konsep dulu. Apa benda yang dikatakan dipanggil sel kimia. Baik, dalam gambar ni yang kamu tengok ni, dalam gambar ni, salah satu yang orang biasa guna dipanggil macam tube view kan. Baik, dia boleh jadi dipanggil galvanik, sel galvanik, sel voltan, dan boleh jadi juga dipanggil sel kimia. Paling penting orang kata kamu kena faham konsep dulu. Apa yang dikatakan dipanggil sel kimia ni? Baik, bila kita cerita tentang sel kimia, paling mudah sekali kamu boleh nak terangkan seolah-olah pertama tentang perubahan tenaga. Jadi sel kimia ni ada yang kamu guna dalam setiap hari sekarang ni. Bateri yang kamu guna tu kan, salah satu dia. Baik, sel kimia ni pertama kamu kena tahu dia merujuk kepada perubahan tenaga, iaitu tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, baik. Jadi bila kita cerita tentang dipanggil sel kimia, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi bermulanya dipanggil tenaga kimia dekat mana? Dan bagaimana dipanggil boleh menghasilkan elektrik? Jadi tingkatan 5 kamu kena tahu andai kata kita nak menghasilkan elektrik, ada dua cara. Pertama, sama ada kita bercerita tentang bila kata nak menghasilkan elektrik, nak menghasilkan elektrik, sesuatu bahan, sesuatu benda nak menghasilkan elektrik. Pertama kita tengoknya adanya pergerakan. Cuba turun ke sini. Adanya dipanggil pergerakan elektron. Cikgu ringkas kat sini. Pertama, pergerakan elektron. Elektron bergerak. Jadi elektron bergerak, dia boleh menghasilkan elektrik. Elektron bergerak. Dan yang kedua, pergerakan ion. Adanya pergerakan ion menyebabkan sesuatu bahan tu dia boleh menghasilkan elektrik. Sebagai contoh, pergerakan ion. Contoh, garam dekat dapur kamu tu, kan, ataupun dipanggil natrium klorida kan, NaCl kan. Dalam keadaan suhu bilik kita tahu dia pepejal, tetapi natrium klorida ni dalam suhu bilik ataupun dalam persekitaran bilik kan, biasa punya, dia tak boleh menghasilkan elektrik dalam keadaan pepejal. Tetapi dalam keadaan leburan, nak meleburkan garam ni, ni garam kamu jangan campur air pula. Ambil garam, rumah kamu tu ambil garam, kamu panaskan dia dalam periuk, dia melebur. Garam ni kalau kamu nak tahu, dia melebur pada suhu 8,000 darjah Celsius. Cikgu tak tahulah macam maksudnya, kamu kena ada satu bahan dipanggil macam periuk yang mampu menahan kepanasan. Jadi bila dah sampai 8,000 darjah Celsius, garam tu dia mula melebur. Bila mula melebur, adanya dipanggil ion dia. Nah, di sini bila kata adanya, dalam keadaan dipanggil bila dah melebur, ion natrium ni dia boleh bergerak.
Jadi boleh buat dalam keadaan leburan ni, barulah natrium klorida tu, ion natrium klorida, dia boleh menghasilkan elektrik. Ni contoh untuk pergerakan ion. Tetapi hari ini cikgu nak pergi kepada pergerakan elektron. Bagaimana sel kimia bermulanya tenaga kimia ni. Jadi kita nak cerita tentang pergerakan elektron ni. Jadi bila kita nak tengok pergerakan elektron, persoalannya dekat mana bermula ni? Sebelah kiri ke sebelah kanan, sebelah sini? Dekat mana mula? Yang tu yang paling penting pelajar kena tahu. Dipanggil dia permulaan pergerakan elektron tu. Dekat mana? Baik. Kalau kamu tengok gambar ni cikgu tunjuk ni, atau dipanggil sel galvanik kan? Sel galvanik. Baik. Pertama bila kamu dapat soalan ni, tengok betul-betul dan setiap satu yang dibagi. Tengok betul-betul. Pertama, kamu kena tengok elektrod yang digunakan. Mesti tengok elektrod. Elektrod yang digunakan dekat sini, karbon. Jadi kita tahu, karbon ni, dia adalah dipanggil logam lengan. Logam lengan. Maksudnya dia tak akan ada dipanggil tindak balas apa-apa. Dia tak buat apa tindak balas. Dia duduk saja. Baik. Dan yang kedua, kamu tengok dia, apa punya larutan dia guna? Larutan apa ni? Sebelah kanan dengan sebelah kiri. Okey. Kalau kamu tengok sebelah kiri digunakan kat sini, larutan ferum 2 sulfat. Ni, bila kamu nampak je ferum 2 sulfat, kamu gariskan terus. Ferum 2 sulfat. Baik. Jadi, bila kamu nampak ferum 2 sulfat, nampak je ferum 2 sulfat, dia tak ada benda lain, Bila kita cerita dengan ferum 2 sulfat, dia menceritakan tentang dipanggil ion Fe2+. Ni. Kita cerita tentang Fe2+. Okay, dekat sini. Ferum 2 sulfat. Baik, jangan tengok yang belakang ni, jangan tengok. Untuk kalau kamu nampak ferum ni, ferum 2 ni, ferum 2 ke ferum 3 ke, jangan tengok belakang. Tengok yang depan. Baik. Jadi kalau nampak je ferum 2, ferum 2+. Contoh dalam ni kan. Biarkan jadi nombor portion dia ataupun charge dia dalam 2+. Baik. Mesti tak payah pening kepala dan tak payah kata apa, tak payah pening. Nampak je Fe2+, dia nak jadi Fe3+. Confirm. Memang nak jadi. Kalau kamu nampak Fe3 sini, Fe3 dekat sini, dia nak jadi Fe3, dia nak jadi Fe2+. Kalau nampak sini 3 kan. Jadi Fe3+, dia nak jadi Fe2+. Macam tu je. Belakang ni abaikan. Kamu tak payah pening kepala. Dia sebagai ion penonton saja. Dia tak buat apa-apa. Baik. Okey. Baik. Bila kamu nampak, cikgu saya dah faham. Nampak 2 jadi Fe2+, dia nak jadi Fe3+. Baik. Jadi sekarang ni kita nak cerita dengan Fe2+, macam mana dia boleh jadi Fe3+? Macam mana kan? Jadi kita tahu nak menghasilkan elektrik mestinya ada pergerakan elektron. Elektron tu datang dari mana? Datang daripada mana? Baik. Fe2+ tengah pelajar dia tak boleh nak buat reaction. Cikgu, yelah Fe2+ ni dia jadi Fe3+ ni. Tapi kita nak letak elektron dekat mana cikgu? Kita nak letak kat mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Saya confuse lah cikgu. Okey, baik. Ingat je formula macam ni. Elektron dia love positif. Dia love positif. Elektron tu dia suka kepada positif. Tapi cikgu, sebelah kanan dia positif, sebelah kiri pun dia positif, sebelah kanan dia positif. Kita nak letak kat mana? Ingat, elektron love positif. Ambil yang paling positif. 2+ dengan 3+, mana lebih positif? Mestilah Fe3+. Letak saja dekat sini, tambah elektron. Simple je. Elektron love positif. Jadi cikgu, sini 2+, sebelah kiri 2+, sebelah kanan 3+. Ambil yang lebih positif. Okay. Jadi letak sebelah sini elektron. Baik, bila kamu nak buat dipanggil persamaan setengah, mestinya pertama kamu kena seimbangkan. Sebab nanti kamu nak buat dipanggil persamaan ionik. Persamaan ion semua sekali. Dan pastikan kamu kena seimbangkan. Baik, macam mana kita nak tahu seimbang cikgu? Okey, tengok dekat sini.
Okey, kita tak tahu. Cikgu, saya dah tambah elektron cikgu. Saya nak tambah 1 elektron ke nak tambah 2 elektron? Saya tak tahu. Baik, tak tahu tak apa. Kita tengok di sebelah sini. Oh, sebelah sini dia ada tambah 2. Anak panah ni menunjukkan pada macam sama dengan, sebab kita nak dipunya seimbangkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, kita awak anak panah. Okey, 3 turunkan sini tambah 3. Baik, nak letak berapa elektron? Sebab kita tahu elektron dia punya charge dia negatif. Elektron ni dia punya negatif. Kita tahu. Dia punya charge dia negatif. Jadi kita nak letak berapa elektron ni? Tambah 3, sini tambah 2. Macam mana kita nak jadi tambah 2 ni daripada tambah 3 ni? Kena tolak 1 elektron lah. Kena tolak 1. Sebab tu kamu letak elektron dekat sini. 1 saja. Jadi tambah 3 tolak 1, dia akan jadi tambah 2. Nampak? Sebelah kiri dengan sebelah kanan dia sama dah. Maksudnya persamaan dekat sini dah seimbang dah. Dah seimbang. Okey, dah seimbang. Dapat 1. Okey, nampak kat sini? Okey. Cikgu, jangan cikgu kata tadi kan pergerakan elektron. Jadi sini dekat cikgu, elektron tu okey, Fe2+ tu mengalami pengoksidaan ke mengalami penurunan ni? Okey, kalau kamu nampak elektron dia duduk sebelah kanan, maksudnya ferum tu, ion tu, Fe2+ tu dia mengalami dia punya pengoksidaan. Dia buang elektron, dia membebaskan elektron. Dia mengalami dipanggil pengoksidaan. Kenapa? Sini. Jadi elektron dibuang bermula dekat mana? Sebelah sini. Dia mula sebelah sini. Kenapa? Sebab elektron dekat buang sini. Nampak ni? Sebelah kanan dia buang elektron. Kalau elektron duduk sebelah sini, maksudnya dia terima elektron. Kita nak tengok sebelah sini. Jadi cikgu, elektron dia mula sebelah kiri sini. Bila kata elektron mula dekat sini, confirm kamu tak payah pening kepala. Sini akan terus jadi anode. Dia akan terus jadi anode. Baik. Jadi dekat sini sebenarnya baik, dia macam ni kan. Fe3+, cikgu tulis kat dalam ni ion dia. Dalam ni ada Fe2+. Okey, dia membebaskan, dia buang elektron, membebaskan elektron. Dia bebaskan elektron, elektron tu akan masuk dalam ni. Sebab kita nak cerita pergerakan elektron kan? Nampak ni? Pergerakan elektron. Elektron bergerak. Okey, Fe2+ mengalami pengoksidaan, membebaskan elektron. Jadi elektron tu bagaimana? Dia masuk dalam ni. Sebab kita tahu elektrod karbon ni dia tak buat apa-apa, dia lengah. Dia tak ada apa-apa. Jadi elektron masuk je. Masuk dekat sini. Dia masuk, macam biasalah. Bila dia masuk dekat elektrod, dia akan mengalir. Mengalir elektron. Nampak tak pergerakan dia? Pergerakan dia. Jadi dia bergerak. Elektron tu bergerak. Bergerak lagi. Dia bergerak sampai dekat sini. Galvanometer ni akan ada dipanggil punya pesongan. Nampak pesongan? Kenapa ada pesongan? Ni penghasilan tenaga elektrik. Tenaga kimia kan di sini. Pembebasan elektron. Okey, jadi elektron bergerak sampai dekat sini ada yang dipanggil pesongan. Pesongan jarum galvanometer. Dia pesong. Ada elektrik. Ataupun kalau kamu letak je mentol dekat sini, letak je mentol dekat sini, dia akan menyala. Maksudnya ada penghasilan elektrik. Ya. Baik, dia akan bergerak lagi, elektron tu bergerak lagi. Okey, bergerak sampai sebelah sini. Okey, sini kita dah settle dah. Kita dah dapat dia punya persamaan setengah. Paling penting nampak je Fe tu dia nak jadi Fe3+. Fe3+ dia nak jadi Fe2+. Okey, baik. Simple kan? Baik, kalau sebelah sini jadi anode, sini confirm lah dia akan jadi cathode. Baik, sebab pelajar dia confuse. Kat mana anode, kat mana? Ingat, bila kata permulaan menghasilkan elektrik, starting dia elektron. Kita nak cerita elektron kan. Jadi elektron bermula, dia akan jadi anode. Baik, jadi bila dah sampai dekat cathode, kita cerita elektron tu bergerak. Dia bergerak masuk dekat dalam dipanggil punya elektrod ni.
Dia masuk. Okey, jadi elektron ni kita tahu siapa nak terima elektron ni? Takkanlah ada orang dah bagi elektron, jadi tak ada orang nak terima. Mesti akan ada dipanggil penerimaan. Dia akan dia punya penerimaan. Jadi di situ dah bila kamu satu lagi untuk kalian tube U ni paling penting kalau kamu nampak larutan kalium manganet 7 berasid. Nampak aje manganet 7 berasid. Kamu tak payah tengok dekat belakang, depan tu kalium tu. Fokus kepada manganet 7 berasid ni. Kalau ada kalium, dia ada 2. Kalau tingkatan 5 tu kalium dichromate 6 berasid. Okey, satu lagi kalium manganet 7 berasid ya. Yang inilah yang akan menerima elektron. Jadi tak nak kamu kena tahu. Dipanggil dia punya formula kimia dia kan. Jadi kita tahu kalium manganet 7 berasid kan. Dia adalah biasa yang pelajar dengar kan. KMnO4 kan. Kan betul tak? Kalium manganet 7 berasid. Jadi 7 dia dekat mana cikgu? 7 dia. 7 dekat sini dia merujuk kepada dia punya charge Dia punya charge. Siapa punya charge ni? Manganet punya charge. Contoh mangan dia punya charge dekat sini tambah 7. Kalau Fe2 nampak ni Fe2 plus. Mangan 7 dia punya charge nombor peroksidaan. Baik. Jadi kita tahu abaikan yang sebelah sini kalium kita tahu. Kalium ni dia punya ada charge dipunyakan. Kalau kalium kita tahu dia kumpulan satu kan. Dia K plus. Okey. Kalau dan K plus, kalau mangan dia akan jadi MnO4 minus lah. Okey, baik. Jadi abaikan yang K plus. Okey, jadi kita mula tadi kan. Elektron ni bergerak. Elektron tu bergerak. Okey, dia masuk dalam ni. Jadi dia nak bagi dekat siapa ni elektron ni? Nak bagi dekat kalium ke? Nak bagi dekat manganet ni? Nak bagi dekat siapa? Jangan bagi dekat ni nampak je kamu nampak manganet 7 berasid ni. Ataupun 2 dia akan tanya kalium dichromate 6 berasid. Yang ni yang akan terima elektron. Okey, jadi elektron diterima dekat sini. Okey, jadi bila elektron terima dekat situ, baik cikgu padam dulu kat sini. Okey. Okey, minta maaf. Baik. Jadi Mn dia akan terima elektron Mn okey O4 okey minus okey cikgu dia terima elektron. Kalau yang ni dia membebaskan elektron, ingat cikgu kata tadi pengoksidaan, dia membebaskan elektron, dia buang elektron. Elektron duduk sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau terima sebelah kiri lah. Sebelah sinilah duduk. Baik. Pertama cikgu nak ajar kamu dulu buat dia punya persamaan dia agak panjang sikit. Cikgu dulu ke kiri sikit. Okey, Mn. Yang ni cikgu letak kat bawah dulu lah. Cikgu letak kat bawah dulu, cikgu takut tak muat. Asid sulfurik. Okey. MnO4 minus. Sekarang ni kita nak buat persamaan setengah kan. Persamaan setengah. Sebab apa? Manganet ion ni dia terima elektron. Dia terima elektron. Jadi macam mana dia terima elektron tu? Okey, pertama kamu buat dulu anak panah dia macam ni. Okey, sebab kita nak buat persamaan setengah. Jadi kita tahu yang membebaskan elektron ada persamaan setengahnya dan yang menerima elektron pun ada persamaan setengahnya juga kan. Baik. Jadi persamaan setengah dia macam mana? Mangan. Okey, nampak dia formula dia macam ni. Kamu nampak je mangan Mn, dia akan jadi mangan 2. Mn2. Yang ni satu kan? Yang ni satu kan? Mangan sini ada satu kan? Letak kat sini 2. Mangan dalam keadaan ion, mangan tambah 2. Sebab sini satu mangan, formula dia tambah lagi satu, akan jadi tambah 2. Okey, dah satu settle. Okey.
Petang. Okey, dia kata mangan 7 berasid. Bila kata berasid ni kita tahu kan. Macam larutan tu dia kata dia kekuatan asid dia bergantung kepada inilah. Dipanggil kepekatan hidrogen kan. Bila kata berasid ni kamu tak apa, nampak aja berasid, letak saja H+. Letak saja tambah H+. Tambah H+. Sebab apa? Berasid. Berasid. Baik. Okey, step yang seterusnya. Okey, tadi kita dah buat mangan, dia dah jadi mangan 2+. Okey, lepas tu kita buat berasid, kita letak H+. Okey, seterusnya nampak je H+. Sebelah sini ada H+, sebelah sini ada O. Nampak ke? H dengan O kan? Sebelah sini jadi apa? Tambah H2O lah. Dia akan jadi tambah H2O lah. Tambah H2O. Sebab ada hidrogen, ada oksigen kan? Dia akan jadi tambah H2O. Baik. Okay, dekat sini kita dah kan? Okey, H2O dah, sini pun dah. Baik. Okey, kita dah nak. Okey. Kita bilang dulu dia punya kita nak tengok dia punya orang kata apa? Balance dia dulu kan. Balance dia dulu. Okey, tengok hidrogen. Okey, tengok oksigen sebelah sini kan. Oh, oksigen sebelah sini 4. Sini apa? 1 kan? Letak kat depan dia 4. Okey, letak kat depan dia 4. 4. Okey, oh sini 4 hidrogen. Okey, mangan dah settle kan. Sebelah sini 1, sebelah sini pun 1, settle. Okey, oksigen sebelah sini 4, sebelah sini pun, sebelah kanan pun 4 kan. 4, settle. Oksigen settle. Okey, kita tengok pula hidrogen pula. Hidrogen sebelah sini 4 darab dengan 2 ni, dia akan jadi 8 kan. Oh, dekat sini 8 hidrogen. Sini letaklah 8 kat depan dia. 8 juga. Dia jadi 8. Jadi hidrogen pun dah seimbang, sini pun dah seimbang. Jadi kita dah seimbang dah. Okey, baik. Dah selesai step ni, Okey, jangan lupa kita ada elektron ni. Elektron ni nak masuk dekat mana? Nak masuk sebelah sini ke nak masuk sebelah sini ni? Elektron ni nak letak sebelah kiri ke nak letak sebelah kanan ni? Jadi macam cikgu terangkan tadi, tengok elektron love positif. Elektron love positif. Kalau ada dua-dua sebelah kiri dengan sebelah kanan dia positif, macam cikgu katakan tadi, kamu tengok yang mana lebih positif kan? Nampak kat sini. Oh, sini 8 positif. Yang ni 2 positif. Walaupun dekat sini ada negatif kan, tapi dekat sini sebelah kiri tu dia lebih positif. Sebab sini ada 8, sini 1 kan, jadi tambah 7. Sini ada 2, confirm lah sebelah sini dia lebih positif kan. Jadi tambah je, letak elektron. Tambah elektron. Kita tambah sikit lah, sebab cikgu tak muat dekat sini. Okay. Tambah elektron. Baik, tambah sebelah situ. Baik. Cikgu, kita nak letak berapa elektron cikgu? Saya tak tahulah cikgu nak letak berapa elektron. Okey, tak tahu, kita kena kira dulu kan. Kita kena kira dulu. Kamu keluarkan dia dulu, punya dulu semua sekalian. Okey, cikgu buang dulu yang ni. Okey, supaya tak nampak comot sikit. Baik. Nak kira dipanggil elektron, nak letak berapa? Kamu kira, tengok charge dia. Mangan oksigen 4 negatif kan? Negatif. Okey, dekat sini negatif 1. Di bawah sebelah sini 8 hidrogen. 8, tambah 8. Okey, tambah 8 sebelah sini. Negatif 1 tambah 8. Yalah, dia akan jadi tambah 7, betul tak? Tambah 7. Baik. Kita settle buat ni anak panah, kita buat sama dengan mangan tambah 2. Tengok yang ni, tulis je. Tambah 2. Okey, tambah 2. Okey. H2O. Dia ni tak ada charge tak ada apa-apa charge kan? Dia tak ada apa-apa charge. Jadi tak ada apa-apalah, kosong lah.
Sebab dia atomnya tu kan, air kan, H2O, molekul air kan. Dia tak ada apa-apa. Kalau dia kosong, abaikan saja. Walaupun ada 4 ion. Kosong dekat sini, 4 darab kosong kan. Jadi tak ada apa-apa. Okey. Okay, nampak kat sini? Kita dapat dekat sebelah kiri tambah 7. Sebelah kanan dia tambah 2. Ingat, kita nak letak berapa elektron ni supaya dia seimbang. Menjadi tambah 2 ni. Kena tolak berapa lagi? Kena tolak 5 lah. Kamu kena letak sini 5 lah. Tambah 7, kamu tolak 5. 5 ni mewakili oksigen ni. Elektron ni. Sebab kita tahu elektron dia charge negatif kan. Tambah 7 tolak 5 dia akan jadi tambah 2 lah. Sini tambah 2. Sebelah sini pun tambah 2 juga. Nampak? Dia seimbang. Tambah 2 sebelah kiri. Sebelah kanan pun tambah 2. Jadi kita dah dapat dia punya persamaan setengah. Ni kita dapat dah. Kita dapat dia punya persamaan setengah. Mangan, oksigen 4 negatif, tambah 8H+, tambah 5 elektron, dia menghasilkan mangan 2 plus ion dan 4H2O. Baik. Jadi kita dah dapatkan cikgu padam dulu yang ni. Padam dulu yang ni. Baik. Jadi nampak tak? Kita dah dapat dah dekat sini. Sebelah sini pun kita dah dapat dah. Yang buang elektron mengalami pengoksidaan. Ingat. Elektron duduk sebelah kanan, confirm dia mengalami pengoksidaan. Elektron duduk sebelah kiri ni, dia akan mengalami penurunan. Dia sebab nak menghasilkan elektrik, dia cerita pada pergerakan elektron ni. Ni nampak ni, elektron ni. Elektron tu bermula daripada sini, macam cikgu katakan tadi, dia bergerak sampai dekat galvanik, dia ada pesongan, bergerak masuk dekat katot. Okey, dekat elektron tu, dia akan diterima oleh mangan ni. Mangan ion ni. Dia diterima. Terima berapa elektron? 5 elektron. Jadi 5 elektron untuk dia nak menyeimbangkan. Baik. Jadi yang terakhir kita nak tengok, dia punya dipanggil persamaan ion. Bila persamaan ion, kamu kena gabung. Okey, baik. Baiklah, nanti mungkin kelas akan datang. Okey, cikgu akan terangkan macam mana nak dapatkan persamaan ion dan macam mana pula kalau kita tukar elektron ni dengan dipanggil logam yang reaktif. Dan apa fungsi ni asid sulfurik ni? Duduk tercongok kat situ kan. Tak buat apa, takkanlah tak buat apa-apa. Ada dipanggil function dia ada. Nanti kelas akan datang, insya-Allah berkesempatan cikgu akan terangkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.